itu nilai dia. Cara dia buat tadi. You pergi kepada apa? Analyze, scale, reliability, item. Analysis. Okay. Dan masukkan soalan tu. Klik dekat statistik. Klik di scale. Dan you continue. Dan you kira okay. Boleh? So itu cara je kita nak buat. Okay. Saya cuba sekali lagi ya. Analyze, scale, reliability. And then masukkan nilai ni, statistik, klik dekat scale, continue, and then Nah, ni kat sini ada apa? Alpha, split half, Guttman, parallel, and then strict parallel. So, kita gunakan alpha. Okay? So, you klik okay, dia run dan dia akan keluarlah nilai sama tadi. Dia akan bersambung-sambung. Kalau you klik banyak kali, dia akan bersambung-sambung output ni. Boleh faham itu jadi siapa yang dah ada data kena buat macam saya buat tadi. Right. Kena buat cara saya buat macam tu dulu. Okay. Untuk awak laporkan dalam chapter bab 3. Bab 3 di bawah metodologi. Okay. Research methodology. Okay. So reportkan yang ini saja ni. Yang ni. Romba alpha 0.836 dengan 12 item. Katakan anda ada beberapa. Dekat saya contoh yang Fatin Farhana buat hari tu, dia ada beberapa faktor yang dia buat. Kalau ada banyak faktor lagi, mungkin buatlah 3 kali. Okay? Untuk sekali, katakan Pak C sekali. Okay, Pak D ada juga yang Likert scale. Buat juga Pak D. Pak D, Pak C. Asingkan. Maknanya kedengaran, kalau you ada 3, ada part A tu adalah berkaitan dengan profil demografi, jangan sentuh. Okey, katakan part B dah mula dengan faktor kan. Faktor tu maksudnya faktor knowledge, adalah pengetahuan. Faktor apa lagi? Kalau dalam bentuk pengajaran prasekolah tu kan, you ada kan, ada bahan kan, penggunaan bahan batu mengajar, okey? Sebagaimana kita gunakan boneka ke, gunakan buku ke kan, cara-cara kita nak online dengan kanak-kanak prasekolah. Okay? So, dia ada banyak. Kalau ada 3 4 bahagian, dia akan jadi 4 lah jawapan ni. 4 kalilah awak kena run. Okay? Dan kumpulkan maklumat reliability statistik ini dan bentukkan dia dalam satu jadual. Menunjukkan bahawa awak telah test benda ni. Okay, boleh? Okey, itu adalah cara kita nak test reliability test, right? Itu adalah cara kita nak. Okey, any questions so far? Ada nak tanya tak soalan sampai sini? Ada tak? Siapa yang rasa tak ada gambaran dan tak tahu? Sebab siapa yang miss kelas ni, last ni jangan tak boleh miss kelas ni. Nanti tak tahu nak guna sebab kita bukan face to face nak tunjuk. Kalau dekat lab tu senang, saya boleh tengok anda buat macam mana kan. Sini ni. Okey, buat dulu macam tu, klik mana-mana dalam kalau tengok dalam saya punya dalam nota ni kan, dan saya share ni, dia ada cara dia. Sini kita tengok analyze, scale, reliability analysis, right? Okay, so saya akan tunjukkan satu contoh antara data. Untuk saya akan bagi reliability analysis yang ni sebab yang ni pun dah banyak kan. Okay, kita tengok contoh macam mana yang saya tunjuk contoh tu memang semua item tu dah boleh pakai. Okey. Saya tunjukkan data lain Okey. Saya akan gunakan Anisha Bank dalam folder tu saya letak Anisha Bank. Okey. Saya cari Anisha Bank. Slownya lah benda ni. Okay, open data. Sekejap saya tunjukkan. Slow dah pulaknya. Okay, open. Okay. So, saya share di sini.
Sebab sekali lagi gunakan data lain. Anisha Bank. Okey, ini data Anisha Bank. Okey, data Anisha Bank dia ada dalam J1, J2, J3, J4, J5, J6. Okey, J ni berkenaan dengan job. Okey, job 1, job description 1, job 2, job 3, job 4 sampai job. Dia bercerita tentang soalan berkenaan dengan job saja. Ada 6 soalan dalam bentuk Likert scale. Strongly agree, strongly disagree, neutral agree and strongly agree. So dia bagi 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada 5 skala Likert di sini. Skala 5 mata untuk soalan J. 1 J. Faktor J, J adalah faktor yang pertama ialah berkenaan dengan job description. Okay. So soalannya ada 6, 1 sampai 6. So kita run untuk J1. Okay, kita runkan dulu analyze. Scale. Kita check reliability. So kita akan ambil job 1, job 2, job J saja, yang bahagian J saja 3, 5 and then 6. Right. Then click at statistic. Scale if item deleted. And then continue. Use a Chromebook Alpha. And then you click OK. So you akan dapat. Okay, saya stop sharing. Okay, so output dia akan jadi. Saya tunjukkan output di sini. Okay, cuba tengok outputnya. Okay, untuk J tadi kita ada berapa ya? 6 kan, J1 sampai J6. Tetapi kita lihat Chromebook Alpha dia adalah 0.461. Adakah dia masuk kategori apa ni 0.41 ni? Tadi masuk dalam kategori poor kan? Poor. Maknanya dia less than 0.7. So dia dalam masuk macamnya lemah lah. Okay, poor ni maknanya tak bagus lah. Maknanya tidak boleh dikira. Maknanya soalan 1 sampai soalan 6 ini ada soalan yang kita perlu buang. Kalau kita buang soalan tu dia boleh menaikkan nilai Chromebook Alpha. Okey, check kat sini. Chromebook Alpha if item deleted. Kalau kita buang soalan J1, apa terjadi pada Chromebook Alpha kita? 0.166. Rendah kan? Lagi rendah daripada yang ni. Okey, jangan buang. Tengok pula J yang kedua. 0.262. Tak nak sebab 262 tu kecil daripada 0.461. Kita cari yang lebih besar. Yang ketiga pun sama kan? Yang ini lebih besar. Kita cari. Okey, kita tengok yang J6 ini. Kalau kita buang J6 ni, if item deleted ni, item ni delete, then Chromebook Alpha akan menjadi 0.680. Ini yang paling tinggi kan? Maksudnya, soalan J, soalan yang ke-6 itu tidak sesuai untuk menerangkan tentang job description. Sebab apa? Nilai Chromebook Alpha dia adalah kurang daripada sebab nilai alpha dia dah menjadi naik menghampiri 7. Jadi kalau guna pakai 0.6 ya. Dalam tadi saya gunakan 0.7, tetapi kalau 0.6 masih boleh diterima. Sebab untuk data yang untuk data yang selalunya awak collect, sukar untuk mendapat reliability yang agak tinggi sebab dia akan ada wujudnya random error kan, maknanya error yang awak tak boleh nak agak lah. Kadang-kadang error cara kita collect data tu kan. Kadang-kadang orang menjawab soalan tu dia tak sincere, dia jawab ikut je. Kadang jadi itu menyebabkan kadang-kadang ada ataupun soalan tu tidak difahami oleh responden. Jadi dia pakai jawab je lah. Okay, dia tak tahu. Jadi dalam kes ini daripada 6 soalan yang awak buat, hanya 5 soalan yang boleh diguna pakai dan perlu dibuang soalan yang J6 ini kerana apabila dibuang soalan ini dia akan menaikkan nilai Chromebook Alpha iaitu 0.68. Jadi ini yang perlu. Tapi kalau di sini sudah melepasi 0.6,
tak payah buang apa-apa. Tak payah nak rujuk dekat sini balik. Faham sebab ini akan banyak berlaku ni. Okay, akan banyak berlaku sebab saya tak tengok je. Kalau setiap seorang 48 orang saya nak tengok, saya tak mampu lah. Saya tunjuk contoh beberapa orang. So yang lain follow je. Saya ambil contoh daripada apa yang anda buat. Okay, sesiapa yang dah buat data yang dah ada, you all dah boleh key in data dan sila masukkan dalam, uploadkan dalam e-learning. Siapa yang cepat saya akan tunjukkan macam mana cara nak analisa data tersebut sebagai contoh untuk grup lah, dalam grup. Okey dah boleh buat okay, sebab kita tengok pula yang lain pula. Okey, itu tu J kan. Kita tengok pula yang lain, iaitu yang apa lagi ada tadi tu. Daripada J dia apa? Dia ada A kan. Ni J kita reset tadi. Reset maksudnya kalau kita reset dia akan melompat balik ke sini. J kita dah guna. Okey, kita ambil A pula. A ada berapa? Ada A, you shift and then scroll down. A ada 8. Okey, A ada 8. So masukkan 8 dan kita buat statistik balik. Scale if item deleted, continue. Okay. So dia akan ada apa? 0.738. Nampak tak kelas ni? Nampak tak? Nampak tak saya share screen ni? Screen apa ya? Nampak tak nilai? Okay, nampak tak nilai dia adalah 0.738 betul? 0.738. Nampak tak 0.738 nilai dia? Nampak tak nilai ni? Okay, sebab saya share tadi kan. So nilai dia adalah 0. Okay. Kalau dah dapat 0.738, tak perlu kita nak tengok di sini lagi kerana dia telah melepasi 0.7, acceptable. Right, good. Kan dia start pada acceptable, good, very high tu kan. So kalau dah sampai acceptable tu dah stop, boleh. Tak payah fikir lagi. Maknanya consider semua ke-8 soalan ini tidak perlu dibuang kerana Chromebook alfanya adalah 0.738, dia telah melebihi. Dah boleh dalam tahap acceptable. Kalau dalam kategori poor, okay, make sure you check balik. Even though you nampak di sini ada 0.79, 0.822 kan? Paling tinggi 0.822. Maknanya soalan yang keempat ni tak berapa bagus. Kalau buang soalan 4 ni, dia akan jadikan Chromebook alfanya jadi 0.822. Right? Okay? Okay. Saya cuba didak Soalan 4 ni kalau buang soalan 4 ni A4, your Chromebook alpha will be 0.822. Okay, saya tunjukkan. Analyze and then scale, reliability. Analyze, scale, reliability, analysis. Saya buang soalan 4 tadi Yang mana kalau kita buang soalan 4 ini nilainya 0.822 lebih besar. So kita buang, masuk sini balik. Yang ada hanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mana 4 ni tak ada. 4 tak ada saya buang 5, 6, 7, 8. Okay. So kita klik balik. And then you nampak tak? Daripada nilai yang tadi nilai 738. Kalau ada nombor 4 ni dia akan jadi kejap. Jadi sekarang kita buang. Soalan 4 tak ada. A4 tak ada. Apa jadi pada Chromebook alpha? 0.822. Maksudnya A4 tu soalannya tidak menepati. Okay? Untuk menerangkan tentang admin. A tu stand for admin. Administration. Right? Jadi macam itulah. Jangan buang-buang banyak sangat. Takat dah cukup untuk Chromebook alpha melepasi acceptable tu. Yang boleh diterima tu, stop. Jangan fikir yang lain. Tak payah tengok. Ini saya tunjuk contoh macam mana kita nak buang. Perlu dibuang perlu delete daripada perkiraan ataupun dalam analisa kita. Maksudnya soalan tu tak boleh. Itu pentingnya kita kena test kebolehpercayaan, ujian kebolehpercayaan soalan. Okay? Item tu. Item is soalan. Right? Reliability test. Reliability test of item. Okay?
So itu tunjukkan macam mana kita nak test. Okay. So cuba kita test balik yang ni. Next, saya tengok pula. Sekarang dia ada 3 faktor. Tadi adalah J is job description. A is administration. Now O, look at O. O is organization. O is organize, reset, and then you look at O. O ada soal, ada 3 je. O, O. Then you click OK. Apa jadi? 0.3. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab you tak tekan item, you tak tekan item, statistik, scale if, item deleted. And then you click OK. And then tengok tak? Kerombak alfa awak jadi 0.321. Sangat tidak memuaskan, jauh daripada 0.7 pun tak sampai kan. Jadi soalan 3 ini kalau dibuang dia akan jadi apa? 0.788. Jadi kena buanglah soalan. Hanya ada 2 je soalan yang menepati, boleh dipercayai soalannya, iaitu soalan 1, soalan 2. Kalau soalan 3 tak boleh percaya sebab kalau dibuang soalan 3 ini, kerombak alfa menjadi 0.7, memang baguslah. Okey? Itu menunjukkan bahawa cara kita nak test sama ada soalan-soalan yang dikemukakan itu adalah okey ataupun tidak. Okay, so hari ni saya tunjukkan macam mana kita nak test reliability item tu. Balik buat apply kepada data yang saya suruh collect. Okay, siapa yang dah buat tu cuba buat. Saya dah dapat you dah letak dalam grup masing-masing kan? Okay, so dah ada dalam senarai grup kumpulan tu. Okay lah, masing-masing make sure semua dah ada dalam, semua ada grup. Untuk yang assignment kedua, iaitu yang by group. Individual ni yang saya terangkan ni individual. So I think that's all for today. So I rasa you ada kelas lain pula pukul 11 kan? Okay? Ada soalan tak? Okay, semua ada kan yang 40 ni? I nak save soalan pula dah. Saya nak save attendance ni. Madam. Nak tanya. Untuk yang Madam tunjuk tadi tu kan? Untuk soalan B dengan C ke? Dua-dua sekali ke? B dengan C. A tu profile kan? A tu profile. B dengan C tu soalan. Soalan yang ada dalam liket tu? Ada 2 kan? Awak 2 kali lah buat. 1 untuk B, 1 untuk C. Oh, kena buat dua-dua jugalah. Kalau ada 2 lah macam saya tadi, ada 1 je bahagian C yang ada liket sikit kan? Okey, soalan B awak ada yang bentuk macam mana? Ayu ni. Ada, saya tak buat lagi tapi saya nak buat liket scale lah. Liket scale. B, advance sekali. Okay. Mungkin daripada 10, katalah awak ada 6 soalan dalam tu. Mungkin tak semua soalan yang boleh guna pakai tu sebab awak test dengan cara macam tu lah. Okay. Jadi at the end, awak tutup, awak daripada 6, awak dah katakan 5 je yang okey. 1 tu kena buang. Sebab kalau buang yang 1 tu, tinggi dia punya perkali kerombak alfa, nilai kerombak alfa tu kan. Jadi makna awak dalam soalan awak guna pakai 5 soalan tu je lah. Tak payahlah guna soalan yang 1 yang awak check dia punya kerombak alfa tu apa? Kesan dia tinggi lah kan. Boleh? Yang tu saya ni. Awak cuba dulu cuba yang dia ada step by step tu, tengok dalam apa tu slide tu slide tu Madam dah saya upload dah kan? Madam dah upload saya check. Awak check dalam tu. Yang SPSS 23 November. Awak cari yang tu. 23 November dengan SPSS Beginners. Okay? Okay. Terima kasih. Okay, so that's all for today. Thank you. Siapa yang join kelas hari ni. So, ni kenapa baru masuk ni? Nurul Au ni. Terkeluar ke? Saya nak save. Sekejap, saya save ni sekejap. So, jangan keluar lagi Saya nak save kedatangan. Untuk kalau tak buat presentation individu, nanti saya nak bagi markah macam mana Dila? Dila pula Ju dah. Boleh? Slide untuk present Madam dah upload, nanti saya check.
Kalau tak ada, bagi tahu dalam WhatsApp ya. Dila Syamila. Kalau kita buat kelonggaran untuk tak ada presentation, sebab dalam tu ada markah presentation. I nak you present dalam 5 minit je. Tunjuk je slide yang you buat tu. Okay? 5 minit je. Saya nak bagi markah 10 markah dalam tu. Sebab kita, dia sebab dah ada dalam tu, memang kena present. Okay? You have to present. Tak apa, it's okay. Present saja. Okay? Madam nak tanya boleh? Ya, boleh. Jadi siapa yang ada kelas, awak boleh keluar aja. Saya save dulu ni. Ya, saya tengah save dekat attendant. Okay, lepas ni siapa yang ada kelas, klien, okay, you boleh left lah. Okay. EES kan kita punya dah. EES ke ESS? EES kan. 3213. Hari ni berapa bulan? 23. 06. Apa dia awak? Untuk prosedur analisis data tu macam mana ya madam? Sebab kalau ikutkan untuk yang carta semua tu, itu dalam dapatan kajian kan madam? Itu lepas kita okey. Dalam tu persediaan analisis tu adalah persediaan bermula daripada kita test data kebolehpercayaan tadi. Maknanya kita benda tu je lah. Yang tu kebolehpercayaan. Kemudian dia ada tulis tak dalam tu kenormalan, ujian kenormalan. Normal tak data awak? Tu tak lagi. Lepas kita test kebolehpercayaan, kita dah boleh percaya data awak. Okey, kita test normality, ujian kenormalan, data awak normal, bertaburan normal, barulah kita buat baca ke itu deskriptif. Itu akan masuk step by step lah. Kita katakan yang ni saya tunjukkan yang ni dulu, macam mana awak dapat data. Step 1 kena buat yang ni dulu. Step 2 maknanya dalam prosedur analisis data pun akan ada juga carta semua tu. Ada analisis. Itu tak masuk lagi. Ingatkan memang sebelum ni kalau awak belajar dulu, sebab saya lecturer statistik, saya tahu statistik, saya akan ajar awak statistik. Kan? Kalau awak case study, awak tak ada pengalaman sebab awak fakulti pendidikan sains sosial kan. Awak ni dalam sains sosial, awak kena tahu SPSS. Kan? Awak buat kajian tentang ni, kena tahu sekurang-kurangnya. Tak boleh lah kalau awak tak praktis. Awak tengok baca, tak boleh baca. Awak kena hands on. Tak apa. Sebab start pada semester kelainan. Sebab sebelum ni bukan lecturer statistik yang ajar kan. So dia akan cari buat case study, cari bahan, kumpulkan. Yang ni kita maklumat ataupun hasil kita dapat tu daripada hasil proses kita sendiri. Kita collect data, okay? Data-data tu yang kita proses tu adalah data yang kita collect sendiri dan kita proses sendiri. Kita bukan ambil dapatan tu daripada orang yang telah buat. Okay? Betul. Betul madam, maksimum 25 page tak apa kalau lebih pun. Lebih tak apa. Okay madam, faham. Alah kan? Sebenarnya kalau lebih pun tak apalah. Tak apa. Kita yang macam ni, masalah presentation tu syarat dia awak nak bagi 10 markah macam mana kalau awak tak present. Right. That's why saya kata sebab ramai sangat, 5 minit seorang pun tunjuk slide sikit je. At least ada you buat something. Kalau tak present, saya tak tahu sama ada betul awak faham ke tidak apa yang awak buat tu. Kan? Tak apa hari ni 24 ada bulan dia. Sorry. Betul dah 24 pun tak tahu dah saya kan. Okey. Terima kasih madam. Boleh nanti cuba buat ya. Nanti siapa yang dah buat tu tunjukkan dalam, masukkan, uploadkan dalam e-learning, dan kalau saya sempat tengok, saya tengoklah. So start pada minggu depan tu mungkin kita akan ada weekend pun saya akan buat presentation ke lepaskan yang tu. Yang individu tu tak apa. Yang berkumpulan tu tak apalah, sebab kita boleh siapkan cepatlah kumpulan ni. Kumpulan tu saya tak nak lama-lama dalam 10 minit je satu kumpulan. Okey? Individu 1 minit sebab ada 48 orang ni. Bila mana saya nak tengok. Okay? Okay, so cuba buat. Nanti saya akan, apabila kita dah buat the next class, saya akan tunjukkan macam nak buat baca, pie chart. Bukan kita ambil daripada Google Form, please.
Google Form tu dia dah generate kat awak. Awak tak tahu macam mana nak buat. Jadi basicnya kena tahulah macam nak buat carta bar, carta pie semua tu kan. Okay. Presentation tu tak apa. Okay, Fiza. Dia nak present tu apabila awak dah siap, awak bagi tahu awak nak present. Awak bagi saya bagi kelonggaran. So you boleh adjust dengan assignment lain kan. Okay, tapi sebelum saya takut awak ada exam juga kan. Sebelum exam lah. Jadi mungkin kita akan ambil masa weekend juga. Awak dah ready? Saya nak ni awak bagi tahu saya. So saya masuk dalam jadual bila. Sebab kalau hari biasa ni saya ada kelas juga. Okay? Kenapa Junaida you tak ready? Tak, buat dulu, tak ready. Saya tak minta lagi sekarang ni. Okey, Fiza tanya agak-agak minggu ke berapa tu madam? Okey, saya bagi ruang untuk minggu yang ke sampai yang ke 13. Okey, harap-harap 13 tu siaplah, 13, 14 tu. Siaplah. Dah boleh mula dah. Okay, cuba Okay, cuba. Nanti saya tak contoh slide tu saya tunjukkan. Jangan buat slide yang saya bagi apa yang kena isi. Jangan bagi repek dalam tu kan. Okay, Gunawati, you tanya ada tak cara nak guna data? Kalau data banyak, kalau awak nak kira, tujuan saya ajar SPSS ni, saya nak supaya anda menggunakan software. Okay? Gunakan software. Okay, berapa ramai yang tak ada SPSS lagi ni? Ramai tak? Okay, awak tak cuba upload ke? Ramai ni. Tak cuba download daripada tak support tu Umi sebab oleh berat sangat ke laptop awak tu? Dia punya tu. Tak ada yang dapat upload. Tak ada seorang pun yang boleh upload sini. Oh, you gunakan kualitatif. Yang kualitatif tu kena you kena personal dengan saya lah. Awak kena tunjukkan. Boleh juga guna kaedah kualitatif. Boleh Junada sebab you guna kalau kualitatif tu, kalau nak guna SPS, nak guna calculator, berapa awak nak guna nak jawab tu. Sebab you tak ramai kan kualitatif tu. Yang kualitatif tu terpulanglah. Saya rasa tak ada masalah siapa yang guna kualitatif. Jangan pula awak takut nak guna SPSS. Junaida memang dia dah plan macam tu, tak apa, saya takkan cuma kalau awak tak nak kualitatif lah, saya tak nak gunakan SPSS lah. Kita cuba belajar menggunakan SPSS. Awak sepatutnya kena tahu. Social Science. SPSS is stand for Statistical Packages for Social Science. And then you tak guna. Semana tahu kan awak nak sambung belajar ke, awak tak boleh buat case study je, cari bahan combine. Okay? So sebab tu dah dia orang cuba saya masuk dalam fakulti awak ni supaya ajar macam mana nak guna secara kuantitatif, right? Kualitatif tu mungkin awak dah buat dalam assignment lain tu, tak? Kualitatif tu banyak assignment lain. Tak ada seorang pun yang dah ada SPSS. Fatin awak ada Fatin Fahana awak ada SPSS? Tak ada seorang pun. Awak ni you buat macam mana awak ni? You download ke daripada mana you dapat tu? Menurut awak ni itu awak ni boleh buat tu. Tengok tutorial YouTube kan, macam mana nak install kan. Cuba. Cuba. Awak ni dia boleh share YouTube juga. Boleh share link YouTube tu untuk kawan-kawan. Macam mana nak install Okay, cuba dulu.
Saya minta juga lab assistant tu, tapi lab assistant tu dia akan cuba letak dalam link Google Drive macam mana. Nanti dia kata dia akan share link tu pada saya. So untuk you uploadkan tu, since sekarang ni dia tak buat lagi ke, dia tak ada feedback lagi pada dia lah. Saya akan follow up balik. Okay, cuba So weekend ni cuba. Dan siapa ada data tu dah boleh key in data. Okay. Macam saya buat tu. Okay. So itu saja hari ni. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sama-sama semua.